atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrika. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Fadil Muslim Majlis, Fadil Tuan Imam Tuan Haji Kamaruddin, seluruh ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini malah sama-sama kita merasakan kesyukuran yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah memberi kesempatan pada kita untuk kita mengadakan majlis memperingati peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang begitu istimewa untuk diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang dikatakan oleh para hukama, bila mana kita merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kegembiraannya ialah untuk kita. Tetapi bila mana kita menyambut hari ataupun ulang tahun malam Al-Isra' wal Mi'raj, kegembiraannya ialah untuk Nabi kita. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj
ialah merupakan malam kemuncak kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana malam itu Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari Maulid ataupun hari 12 Rabiul Awal, kita seronok menyambut hari kelahiran Rasulullah. Hari 12 Rabiul Awal, hari kita seronok. Hari ataupun malam Al-Isra' wal Mi'raj, hari Nabi pula seronok. Maka umat yang kenal dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan merayakan dan memperingati peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj seluruh alam ni. Maka tak ketinggalan Masjid Nurul Hasanah pun malam ini menganjurkan majlis untuk membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita menganjurkan majlis memperingati peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Peristiwa ini ialah peristiwa yang sebegitu dan tersangat mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seronoknya Rasulullah ialah kerana malam 27 Rejab itu ialah pertemuan di antara kekasih dan kekasih. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Rasulullah untuk menjadi kekasihnya. Pernah satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW punya kasihnya kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai Nabi pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu permintaan, iaitu yang Nabi minta kepada Allah ialah untuk menjadikan Sayyidina Abu Bakar kekasihnya. Walakin ya'ballah, tapi Allah tak mau terima. Nabi minta, Allah tak bagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk menjadi mulia. Untuk menjadi mulia ialah dengan semuanya kita mesti berpandu kepada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah minta kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya di Abwa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kubur ibunya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun keluar daripada rumah ke Abwa bersama-sama dengan ramai para sahabat. Para sahabat Nabi tak tahu Nabi nak menuju ke mana. Tapi oleh kerana Nabi ajak keluar, pakai ikut ramai-ramai. Tengok-tengok Nabi sampai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di satu tanah, di satu perkuburan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pun duduk di kubur tu, para sahabat mengelilingi kubur tu. Ketika tu Nabi kita menangis. Para sahabat Nabi tak tahu pasal apa Nabi menangis. Tapi pasien para sahabat ni tengok Nabi menangis, mereka pun turut menangis. Kadang-kadang kita tengok orang menangis, kita tak tahu pun pasal apa dia menangis, kita menangis. Lepas Nabi kita menangis gitu, Nabi tanya, "Hampa tahu tak ni kubur siapa?" Para sahabat kata, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang paling mengetahui. Nabi kata, "Ni kubur ibuku Aminah." Dengar kubur ibu Nabi Aminah, para sahabat lagilah menangis. Nabi kata dalam hadis tu,
Aku minta kepada Allah untuk aku datang berziarah kubur ibuku sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan. Tapi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku minta kepada Allah untuk Allah ampunkan ibuku, Allah tidak mengizinkan. Itulah yang aku menangis. Itu di antara ciri-ciri Nabi minta izin. Jadi izin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Nabi minta kepada Allah adalah Nabi minta izin untuk menjadikan Abu Bakar kekasihnya. Walakin ya'ballah, tapi Allah tak mau terima. Sebabnya Nabi sebut masalah Sayyidina Muhammad, sebabnya ialah kerana masalah Sayyidina Muhammad, Nabi dah menjadi kekasih Allah. Nabi kata, kalaulah aku boleh untuk mengambil seseorang untuk menjadi kekasih, aku dah mengambil Abu Bakar jadi kekasihku. Tapi Nabi kata, walakin ukhuwatul Islam, dengan Abu Bakar ni hanyalah statusnya saudara se-Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nabi bermula menjadi dinobatkan menjadi kekasih Tuhan tu bila? Nabi SAW telah pun diangkat menjadi kekasih Allah sejak daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada permulaan. Okey, macam ni. Allah Subhanahu wa taala tak ada mula. Pasal dia Khaliq, sebab dia pencipta. Kita semua ada mula sebab kita dicipta. Yang mencipta kita ialah Tuhan kita. Kita semua makhluk, dia Khaliq, dia pencipta, kita dicipta. Allah Subhanahu wa taala ada ke pencipta dia? Ada tak pencipta Allah? Tak ada. Kalau ada yang mencipta Allah, Allah makhluklah. Allah dicipta. Yang kita i'tiqadkan Allah pencipta. Bila dia pencipta, kita dicipta. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mencipta dia. Mungkin ada orang tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Allah tidak ada yang mencipta dia, kok dia cipta dia apa? Timbul tak persoalan tu? Dah tak ada siapa buat dia, kok dia sendiri buat dia kot? Ada tak macam tu? Tuan-tuan, tak. Sebab dia tak pernah dicipta dan dia pun tak pernah mencipta dia. Makna apa? Makna dia tidak ada permulaan. Kalau dah ada pencipta, berarti ada mula. Allah tak ada mula. Okey, bahasa ni tak betul, tak boleh guna. Semenjak daripada Allah tak ada mula, Allah dah mengasihi Rasulullah. Faham lagi? Sejak tak ada mula, macam mana sejak tak ada mula? Tak betul bahasa macam tu. Allah dah mengasihi Rasulullah. Berdalilkan ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Sentiasa ni didatangkan dengan fi'il mudhari'. Orang mengaji bahasa Arab memberi makna sentiasa. Malaikat ni mula selawat dekat Nabi bila? Sejak Allah cipta dia mula selawat dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berselawat dekat Nabi tak ada mula. Pening tak? Tak boleh pikat banyak-banyak sangat. Saya takut esok pakat pergi hospital rawat jiwa. Maknanya sejak Allah tak ada mula, Allah dah selawat kat Nabi dah. Maknanya begitu kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Maka tanda kasih Allah pada Rasulullah, Nabilah titik mula makhluk yang pertama. Nabi kita SAW dicipta oleh Allah sebelum Allah mencipta makhluk dia. Dialah makhluk pertama ciptaan Tuhan. Itulah yang dimaknakan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Dia ada dulu sebelum ada makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan sebab Nabi lah ada wujudnya alam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi lah titik mula kepada beranak ataupun bermulanya ciptaan demi ciptaan yang Allah cipta sampai hari ini tak habis-habis, tak berhenti-henti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehinggalah Allah mencipta Nabi Allah Adam AS. Allah mencipta Nabi Allah Adam AS sebab Allah nak melahirkan Muhammad. Muhammad ni, Rasulullah ni mula-mula dia nur, dia baru ruh. Sebelum Allah mencipta makhluk-makhluk yang lain, Allah mencipta ruh Rasulullah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala nak mencipta pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala nun di suatu masa esok bila mana Muhammad diangkat sebagai rasul. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka bila mana Allah mencipta Nabi Allah Adam AS, Nabi Allah Adam AS yang dalam zuriatnya akan dilahirkan kekasih Allah esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lepas Allah cipta Nabi Allah Adam, Allah letakkan Nur Muhammad itu dalam sulbi Nabi Allah Adam. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang laki-laki ni zuriatnya di tulang belakang. Orang perempuan zuriat benihnya di tulang dada. As-sulbi wa taraib. Sulbi tulang belakang, taraib tulang dada. Tempat proses mani orang laki-laki di tulang belakang. Tempat proses mani perempuan di dada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan dah buhlah Nur Muhammad di belakang. Nabi Allah Adam AS tahu kata kekasih Allah Nun akan berada di akhir zaman. Rindulah Nabi Allah Adam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Seperti mana kita semua merindui Rasulullah, begitulah Nabi Allah Adam merindui Muhammad yang bakal dilahirkan Nun di akhir zaman. Sehingga Nabi Allah Adam merintih dan bermunajat pada Allah, Tuhanku, tolonglah bagi aku dapat melihat kekasih Engkau. Nabi Allah Adam nak tengok belakang, tak boleh nampak, nak tengok. Maka Allah Subhanahu wa taala mencipta Nur Muhammad itu di kuku Nabi Allah Adam alaihissalam. Muhammad. Setiap kali nak tengok dia dikucuk. Tok di mata dia. Jadi subhanallah, sebab tu kita Sayyidina Muhammad, sesuatu yang kita kasih kita akan kucup dan kita akan letak di mata kita. Tentulah amilan orang-orang tasawuf membaca ketika mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika mana orang bang kita kata marhaban bi zikrillah qurrati a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bi zikrillah. Siapa zikrillah? Rasulullah. Penyejuk mata hati, penyejuk pandangan mata hati kami. Bika ya Rasulullah, kita pun kucuk tak di mata kita, seperti mana Nabi Allah Adam pernah buat. Orang muda-muda tak tahu buat dah ni. Orang tua-tua duk buat lagi. Orang muda-muda jangan tak buat, nanti jadi tua
kita buat pula. Orang muda tak erti lah. Saya tengok baca marhaban bi zikrillah ni, dia bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika mana bukan orang Melayu je buat. Sampai saya ke Mesir pun saya tengok orang tua-tua Mesir buat. Ni ambilan ulama-ulama tasawuf daripada perbuatan begitu sayang cintanya Nabi Allah Adam kepada Rasulullah. Setiap kali ingat Rasulullah, dikucupnya. Kemudian berpindahlah Nur Muhammad ni daripada Rasul ke seorang Rasul, seorang Rasul ke orang Rasul, sampailah berpindah dalam zuriat, dalam sulbi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi kita SAW titis zuriatnya yang sahih sampai Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Allah Adam. Ada catatan ulama, tapi hak tu tak dapat dipastikan. Tapi sampai Nabi Allah Ibrahim tu sahih. Maka berpindahlah lepas itu ke dalam sulbi Nabi Allah Ismail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah Nabi Allah Ismail, sampailah kepada anak Nabi Allah Ismail, sambung sampailah kepada Abdul Muttalib, sampailah kepada Abdullah. Bila sampai kepada Abdullah Sayyidina Muhammad, dan setiap orang yang berpindah Nur Muhammad itu, semua wajah jadi cantik dan seri-seri. Sampai cantik wajah Abdullah itu sebab dia mengandung zuriat, dia mengandung Nur Muhammad. Maka ramailah wanita menggilai Abdullah. Tapi selepas daripada Abdullah kahwin dengan Aminah, Aminah pula comel. Maka bayangkan kelahiran Rasulullah tu macam mana. Sebab itu tidak ada insan yang paling indah manakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka bergeraklah, maka hiduplah Rasulullah bercantum dengan nur dia, dengan jasadnya yang mulia. Hari demi hari, hari demi hari menjalani hidup terpimpin. Nabi menjalani hidup merasa dipimpin, tapi Nabi tak tahu apa yang memimpinnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Nabi kita SAW ketika itu masih budak. Nabi waktu budak, Nabi menggembala kambing. Satu masa di Mekah, ada orang buat jom heboh. Terkejut apa? Ada buat jom heboh. Macam tu lebih kurang lah. Sampai orang Mekah ni surut pakai pi jom heboh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pun dengar sama orang pakai pi. Kalau ibarat hari ni, bunyi satu Mekah tu gum gum gum, muzik speaker besar. Nabi rasa nak pi. Waktu Nabi rasa nak pi tu, Nabi kata kat kawan dia, "Han, terus jaga asap kambing ni, aku nak pi tengok." Syok tak mana. Kalau kita macam tu lah, sallallahu alaihi Muhammad. Kawan dia kata tak apa, okey. Ketika tu subhanallah, kawan Nabi ganti, Nabi pi cerita malam. Bila Nabi nak pi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai tengah jalan mengantuk, teramat mengantuk. Sampai Nabi tak mampu nak berjalan lah, Nabi berhenti, lena. Jaga tak jaga, esok matahari dah suluh, panas, Nabi jaga. Loh, tak boleh pi. Tuan-tuan, Allah pelihara Rasulullah. Nabi nak manusia kan, manusia dia ada naluri tu nak pi, tapi Tuhan tak bagi. Dan semua perkara hati elok Allah halang, Allah sekat. Sampai Nabi rasa, apa benda apa ni duduk kat dia ni.
Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipuja oleh masyarakat Quraisy. Nabi beranak-beranak dah bagus dah. Kita nak bagus, kita kena orang bentuk baru jadi bagus. Nabi beranak-beranak tu bagus ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada satu yang orang boleh kata Nabi tak bagus. Semua bagus. Sampai Nabi digelar dengan Al-Amin. Tak ada satu orang yang digelar dengan Al-Amin melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nabi ke, orang puji meleleh kalau Rasulullah. Tu bahasa Tok Guru saya. Puji meleleh. Kalau sebut Rasulullah ni tak ada yang tak elok, semua elok semua. Sampailah masalah Sayyidina Muhammad, Nabi diangkat oleh Allah jadi Rasul. Jadi Rasul masalah Sayyidina Muhammad dari umur 40 tahun sampai Nabi umur 40 sampai umur 50. Sampai umur 50 lagi 3 tahun, lagi beberapa tahun dalam tempoh 3 tahun Nabi kita nak hijrah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sudah menyampaikan dakwah. Tapi yang support Nabi dua orang yang hebat. Yang pertama Sayyidina Khadijah, yang kedua Abu Talib. Sayyidina Khadijah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, support Nabi sungguh. Dari dia ada duit sampai dia habis duit. Dia orang perempuan, dia satu orang perempuan kaya, ahli perniagaan berwibawa. Habis duit dia untuk Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong Nabi sungguh. Nabi sungguh bahagia dengan Sayyidina Khadijah. Bahagia tak bahagia Nabi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat wafat dah Sayyidina Khadijah, Nabi duk sebut lagi Khadijah. Sampai Sayyidina Aisyah kata, aku tak ada orang yang paling cemburu melainkan aku cemburu pada Sayyidina Khadijah. Sebab Nabi duk sebut sangat. Sedangkan Sayyidina Khadijah dah mati. Cemburu kepada orang yang dah mati, tu pelik kat tu. Mati dah. Kalau isteri Nabi buat makan masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata, buat kuah lebih sikit, hantar kepada kawan-kawan Khadijah. Sampai tahu tu Rasulullah. Mulianya Khadijah masalah Sayyidina Muhammad, Nabi tak mengahwini isteri-isteri yang lain melainkan setelah wafat Sayyidina Khadijah. Punya Nabi jaga hati Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi tuan-tuan bila keluar berdakwah, Nabi kena kata, Nabi kena maki, Nabi kena caci manusia. Balik muka tak seronok. Bila balik rumah muka tak seronok, siapa bagi Nabi gembira? Sayyidina Khadijah. Bagi semangat pada Rasulullah. Pasal apa? Sebab Khadijah ialah insan pertama masuk Islam. No? Hebat. Dialah insan pertama masuk Islam. Hari ni kita pakai masuk Islam, kita pakai Islam, maka hari ni kita sembahyang dapat kat siapa? Sayyidina Khadijah. Kita puasa dapat kat siapa? Sayyidina Khadijah. Kita sedekah dapat kat siapa? Sayyidina Khadijah. Sebab dia orang pertama. Macam ni lah, tuan-tuan pernah masuk MLM kan? HPA Tuan Haji Ismail, dia paling kaya kan? Sebab dia mula. Bayangkan pendapatan Sayyidina Khadijah, pahala-pahala yang dia dapat. Padahal Nabi sayang, sebab dia insan istimewa. Khadijah tuan-tuan, walaupun waktu Nabi kahwin dengan dia umur 40, Nabi umur 25, tapi orang comel ni tuan-tuan, umur 40 pun comel juga tuan-tuan. Kata Tok Guru saya, Sayyidina Khadijah ni walaupun dia dah kahwin, sebelum kahwin dengan Nabi, nama suaminya Hindun. Bukan, nama suami dia ialah Halah. Bukan, Hindun bin Abi Halah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama suaminya Halah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tapi kata tok guru saya, minta maaf, walaupun dia umur 40 tahun tapi enjin dia baru. Ni orang kita faham, budak-budak lepas tak faham, dia fikir lepas lah. Walaupun dia 40 tapi enjin dia baru. Sebab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak Nabi kita 7 orang, 6 orang semua daripada dia. Jadi dia sangat istimewa. Tuan-tuan, tiba-tiba dia mati. Macam mana Nabi? Macam mana? Apa Nabi rasa? Tentu sedih sesedih-sedihnya. Isteri yang tercinta meninggal. Okey, satu bab. Sedih sungguh Rasul, duduk seorang-seorang. Rasulullah Muhammad duduk seorang-seorang. Biasa duduk lama, duduk dengan kawan tu je. Tiba-tiba dia mati. Sedih sungguh Rasulullah. Satu orang lain namanya Abu Talib. Abu Talib bab melangkah Nabi. Sejak Nabi melagang dakwahnya tengah masyarakat, kafir Quraisy ni tak berani nak sentuh Rasulullah, nak kata jangan, nak kata tak, jangan buat, tak lepas. Sebab pak melangkah Nabi tu pemimpin Quraisy. Lepas nak jentik pun tak boleh, ni anak melangkah dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lama-lama tak tahan pak Quraisy ni. Lepas jumpa Abu Talib, kau berat nak melangkah hang ni. Kalau hang duk biarlah dia cakap tentang hak dia bawa ni, lama-lama habis Tuhan kita, siapa pun tak sembah lah. Hamau macam tu. Abu Talib pun fikir, berat juga ni. Mula-mula duk tahan-tahan, bila orang duk tekan, dia pun jumpa Rasulullah. Dia kata, Muhammad, pakcik ni penin dah ni. Kalau Kedah macam tu lah kan. Pakcik penin dah ni. Tak tahan lah kawan-kawan pakcik. Pakai duk bercakap. Mula-mula boleh tahan lagi. Hari ni tak mampu nak tahan. Muhammad, boleh dah Muhammad berhenti buat kerja Muhammad? Muhammad, boleh tolong pakcik? Ketika Nabi kita berdiri, Nabi kata, Nabi sebut, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari an atruk hadzal amra ma taraktu hatta uhlika dunah. Nabi sebut. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi kata, kalau depa tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, matahari di belah kananku, depa letak bulan di belah kiriku, untuk aku nak tinggal kerja ni, Nabi kata, aku tidak tinggalkan kerja ni, aku sanggup mati kena kerja ni. Nabi kita menangis. Habis lah. Bila Nabi kita menangis, Abu Talib kata, cukup, tak apa. Mama nak buat, tak apa. Pakcik ada. Tak apa. Pakcik siapa? Abu Talib peluk Rasulullah. Tapi hak ni lepas Khadijah mati, dia mati pula. Habislah Rasulullah. Sedih sungguh. Tak tahu nak cerita sedih Rasulullah. Macam mana nak hadapi hari depan, nak buat hari depan macam mana, nak sambung dakwah macam mana. Tu di peristiwa Isra' Mi'raj. Tu jadi peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Dah sedih dah, bertimpa pula sedih yang kedua. Jadi pada malam Nabi sangat sedih tu, Nabi tidur di rumah sepupu Nabi yang bernama Ummu Hani. Siang sedih, malam sedih, makan sedih. Nabi senyum tak macam biasa, sedih. Tidur malam, soalan saya nak bayangkan perasaan Nabi seorang-seorang. Isteri dah tak ada, anak support Nabi dah tak ada. Dia kemuncak sedih Nabi itulah Allah suruh Jibril, Mikail pergi jemput Muhammad, jumpa aku. Pergi panggil Muhammad, jumpa aku. Nabi pun tak sangka pada malam tu Nabi nak dihiburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak pala soalan Sayyidina Muhammad,
kira-kira Nabi dah tidur, lena, tempat Nabi baringkan diri dia tu dah mula panas, malaikat sampai. Jibril dan Mikail, hak paling mulia pada sisi Allah, sampai. Ketika dah Nabi kita SAW digerak oleh malaikat Jibril, dikocak-kocak kaki Rasulullah, ibu jari Nabi jaga. Ketika Nabi jaga tu, malaikat Jibril, gurunya yang selalu berdamping dengan Nabi terkejut. Nabi kita bangkit, kata Jibril, jom. Nabi kita pun berjalan dengan Jibril. Ke mana? Telaga Zamzam. Sampai di Telaga Zamzam, Mikail bertugas seperti mana arahan Allah, mengebahkan Rasulullah, mengebahkan dengan begitu lembut sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia rebahkan Rasulullah, ketika tu mulalah Jibril buat kerja dia pula, iaitu membedah dada Rasulullah. Disucikan dalaman Nabi, itu dada Rasulullah, dibersihkan dengan ayat Zam-Zam, saudara Sayyidina Muhammad. Kemudian dibuh perisian. Itulah, kalau hari ini mudah kita faham, komputer ni mula-mula kena bang virus dulu kan. Virus barulah kita boleh download program kan. Ni orang mengaji komputer faham lah. Nak format baru, nak format baru, tak tahulah jadi apa komputer aku, tak tahu. Bila kita pergi kedai komputer, dia rawat lu komputer tu, Saudara Sayyidina Muhammad, dia buh antivirus, cuci bagi keluar virus apa semua, baru dia download. Nak program apa baru kita boleh buh. Kalau tak cuci komputer tu, jenuh buh program apa semua lingkup habis, dimakan oleh virus tu. Tapi dia buang hak tak elok, baru dibuh yang Allah nak, hak kena buh hak ni, sebab hak ni persediaan untuk jumpa aku. Dibuh 3 perkara, iaitu iman, ilmu dan hikmah. Allahumma salli ala sayyidina. Makna iman ni, iman tuan-tuan, bahasa dia iman ni dia bertambah berkurang. Iman kita kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Kalau time tambah tu nak bayang sunat sampai berpuluh rakaat. Bila main time kurang tu, Allah nak buat 2 rakaat pun bergagah. Tu iman kita turun dan kurang. Iman malaikat dia standard, dia tak naik dan tak kurang, teratur ya. Iman rasul-rasul dia bertambah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi iman yang sempurna sebab nak jumpa dengan Tuhan dia, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita ni nak merasai Tuhan, kita kena kuat iman. Tapi kita kena usaha iman kita. Kita kena banyak beramal-amal soleh. Nabi Allah buh dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah buh siap dalam dada Rasulullah. Tuan-tuan, lepas tu Allah bagi ilmu. Ilmu ni ilmu berkait dengan Allah. Nabi dalam perjalanan Isra' Mi'raj, Nabi dah rasa lain diri dia. Sihatnya luar biasa, takwanya luar biasa. Diri Nabi rasa lain. Nabi serba sempurna. Mata Nabi sempurna, pendengaran Nabi sempurna, Nabi serba sempurna. Nabi dah jadi orang lain. Saya tuan-tuan nak cerita sikit. Saya pernah tak apa dengar cerita tak apa dengar ni, sebab duduk Mesir, debu banyak, akhirnya jadi debu tu jadi telinga. Lepas tu lap sebelah, mana pi telinga aku ni. Waktu tu nak periksa, saya kata, oh jenuh lah macam ni, nak periksa macam mana ni, Saudara Sayyidina Muhammad. Kawan pergi kata, enta pi dapur, enta pi tuang minyak masak.
Petua pun cukup bagus. Saya pun pi lah dapur titik minyak masak, pi telajak pandai. Hak belah, hak tak dengar ni pun titik. Lepas tu hak dengar elok pun gagah titik juga. Lari akhirat dua-dua lap. Tu dia jenuh macam ni, nak periksa. Tapi bagus juga lah. Bila telinga kita tutup macam tu, kita baca sikit dengar kuat. Jadi tak dengar hal lain dah, mudahlah mengapai. Akhirat sekali tak dengar lah hamba Allah ni. Kalau makan, masalah Sayyidina Muhammad makan dalam telang dengan kawan-kawan, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau nak bersembang, kena berhenti pepak. Kunyah kena berhenti. Pasal saya nak dengar lepas kata apa. Faham tak? Kalau duk pepak juga, duk kunyah juga, riuh rendah dengar, hak kita pepak, lepas kata apa tak dengar. Oh, teruk tuan-tuan. Lama enggak lah. Lepas tu kahwin. Bila kahwin tu abang lah kat ustazah rumah. Abang tak apa dengar. Dia kata, ya Allah, tak sangkalah bini ku, laki ku pekak pula. Dia kata, picek dah kau. Tak cek kan? Kena picek dia kata. Picek, Dr. Mesir ni hebat. Ilmu Dr. Mesir ni hebat. Bila picek, dia ambil satu masalah Sayyidina Muhammad, satu batang besi, dia ketuk di lutut saya. Tapi tak kuat lah, cara-cara dia lah. Bila dia ketuk tu, saya respon. Dia kata, hang ni tak pekak, nak tengok tak tengok hang. Maknanya saya tak pekak. Tak pekak, Alhamdulillah. Dia pun titik ubat dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata esok main lain. Jadi kita pun balik titik. Sebelum balik titik, lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, tu sembang dengan kawan main rumah. Kira-kira lepas daripada kawan main, nak pergi klinik balik. Tengah-tengah duk sembang masa macam dah ada apa, macam tak selesa lah. Tunggu saat nak masuk bilik saat. Saya korek tengok tu dia. Keluar tengok belah ni pun seketui, ni berketui. Tuan-tuan tahu, saya dengar luar biasa. Beh hujung tu dengar macam beh duk tang ni. Tu dia. Tuan-tuan, mana? Pengalaman dengar luar biasa. Nak pergi kuliah akan kena pergi naik beh. Beh tang tu dia macam beh betul-betul tang ni. Dengar luar biasa. Saya nak cerita apa kat tuan-tuan ni? Nabi di akhir ayat tu, wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir, kata sebagian ulama, as-sami' tu bukan Allah, al-basir bukan Allah, Nabi kita sendiri. Maknanya semua berkait dengan Nabi, jadi semua hebat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, ilmu yang Allah bagi pada Rasulullah, sebab ilmu nak guna dalam perjalanan bertemu dengan Allah. Sebab itu nak jalan jumpa Allah ni kena ada ilmu. Ilmu dalam bahasa tasawuf dia panggil ilmu laduni. Ilmu tu kena ada untuk kita nak bertemu dengan Allah. Hak tu yang Allah buh kat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya sebelum berjumpa Allah ni dah rasa rindu dah pada Allah. Bukan pi rasa rindu waktu nak jumpa. Jibril dah bagi tahu lah, Muhammad, malam ni malam pertemuan engkau dengan Allah. Berdiri dah. Berdiri. Hak Nabi berasa tu berdiri belum rumah lah. Allah, nak bertemu dengan Allah. Macam mana Allah? Rasa dah. Bila buh ilmu tu, semua kelengkapan Nabi dah jadi sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, macam ni lah. Kalau kita rindu pada seseorang, waktu nak jumpa tu macam-macam rasa ada kan. Tak tahulah hak Nabi rasa tu macam mana dengan Allah. Tak tahu cerita dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Perjalanan tu makin berjalan makin dekat. Makin berjalan makin dekat. Makin berjalan makin dekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perjalanan tu pula, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
Allahu Akbar, langit gilang gemilang. Semua orang tahu dah, semua malaikat tahu dah, malam ni pertemuan di antara Al-Habib dan Habib, kekasih dan kekasih. Malam ni tercipta satu pertemuan yang hebat di antara kekasih dan kekasih. Tuan-tuan, subhanallah, tu yang kata malam Isra' wal Mi'raj, malam Nabi seronok. Tuan-tuan faham macam ni sudahlah. Senang, mudah cerita. Macam mana rasa nak pergi Mekah sampai Mekah? Boleh faham no? Bila nak pergi Mekah dapat panggilan, tak tahu nak cerita dah. Panggilan haji. Ya Allah, waktu tu hak kita sayang pun kita tak sayang, nak pergi lah. Pengalaman saya pergi Mekah, tuan-tuan ada pengalaman masing-masing. Kami naik kapal daripada Sultan Swiss ke Jeddah, naik kapal ayak daripada Mesir, tunaikan fardu haji. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana tuan-tuan? Macam itulah saya. Tak tahu nak cerita, ya Allah, nak pergi Mekah ni. Dalam perjalanan tu, naik kapal ayak tu, kami tak pergi Mekah lagi, kami nak masuk Madinah dulu. Jadi kami itu tak pakai ihram di tengah laut macam orang Mesir pakai ihram di tengah laut. Jadi kami pakai ihram di Madinah. Soalan Sayyidina Muhammad baru masuk Mekah. Saya nak cerita. Sampai tengah laut, tempat miqat orang Mesir itu, masalah Sayyidina Muhammad, dia pakai ihram, lepas mandi, dia pakai ihram, dia mula labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan tahu, meramu dah ayat mata. Relah dia turun, relah dia turun. Tu teringat Mekah lah, ya Allah. Ni nak pergi Mekah. Sebab tu orang yang pergi Mekah terkandas di KLIA, dia teriak. Tu. Ni perasaan tak tahu nak cerita. Nak tanya pengalaman orang pernah pergi Mekah umrah ke haji. Apa pengalaman sesaat melihat Kaabah? Allahumma salli ala sayyidina. Dua. Sama ada dia gelak, tersenyum ataupun dia menangis. Dua ya. Tu bahasa hati. Tengok Kaabah, ya Allah Kaabah, teriaklah. Tak ada sebab. Tuan-tuan, hak ni hati tak tahan juga. Satu masa tu saya bawa umrah, bawa jemaah. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis dah kita tawaf, kita nak naik dah. Mai satu kumpulan baru, mai daripada Cina. Muka Cina semua. Kata Cina lah, muka macam Cina. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak tahu nak cerita, tuan-tuan. Menangis semua orang Cina tu. Allahu Akbar. Tu tak tahan tengok, lepas kita pun teriak juga. Tuan-tuan, ni nak cerita tu lah. Tu kita pergi Mekah, Nabi nak jumpa dengan Allah. Dia macam contoh orang yang suka bangun qiyamul lail, orang yang selalu bangun qiyamul lail. Apa dia rasa? Orang yang suka bangun qiyamul lail, dia bangkit 4:30 pagi tu, dia duduk siang ni, dia bukan sabar tunggu malam. Faham tak bahasa saya? Dia bukan sabar tunggu malam. Dia kata Allah lambatlah malam, sebab dia nak bangkit 4:30 tu. Faham tak? Sebab dia nak bangkit 4:30 tu. Rindunya pada malam, kata ulama, ialah seperti burung yang keluar pergi cari makan, rindu nak balik rumah. Macam ni lah. Ni kita ni, ayah-ayah ni, masalah anak panggil, jom pergi Kuala Lumpur ayah, hidup di rumah anak dalam 4 hari 5 hari, teringat rumah macam mana. Tu faham no? Tengok ayah, tengok mak muka lain, anak tanya, mak, awak muka mak macam ni, mak nak balik ke? Hangguk langsung.
Oh, mak teringat rumah dah. Mak duduk lagi. Mak, rumah kita ada aircon semua. Mak, aircon apa, aku tak mahu, aku nak balik. Kalau itu tak apa mak, esok kami hantar. Sebut-sebut hantar, berubah muka daripada mencuka jadi menggula. Senyum sampai ke telinga, seronok nak balik. Tuan-tuan, subhanallah, subhanallah, semua ni kita tak tahu cerita apa Nabi rasa nak jumpa dengan Tuhan dia. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu Muhammad, itulah kita kata Madu Rasul, bulan kita seronok dengan Rasulullah. Dia sebut dengan Al-Isra wal Mi'raj, bulan Nabi seronok. Jadi kita buat malih ni sebab kita nak merasai keseronokan Nabi berjumpa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bermula daripada Mekah, maka sampailah ke Sidratul Muntaha. Pasal apa Mekah? Sebab Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bermula tentang Nabi Ibrahim. Kaabah tu yang buat Nabi Allah Ibrahim dan anak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas daripada selesai Nabi Ibrahim buat Kaabah, mendirikan balik Kaabah, yang tolong buat, yang tolong bantu Nabi Allah Ismail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ibrahim duduk atas makam Ibrahim tu, hak kita tengok hak dalam kaca tu. Itulah batu yang jadi macam yang keren. Nabi Allah Ibrahim nak tak tentu batu tu naik. Dia tak tentu batu. Sehingga jadilah Pak Sagi Kaabah tu. Siapa duduk suara batu? Nabi Allah Ismail. Dia duduk suara batu. Nabi Allah Ibrahim ambil batu, tak ambil batu sampai jadi Kaabah. Lepas siap Kaabah, apa Nabi Ibrahim kata? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, Kaabah dah siap, jadikanlah kami, Rabbi ja'alni muqimas salah, Tuhan jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang. Wa min dhurriyyati, Tuhan jadikan juga anak cucuku, zuriatku pun mendirikan sembahyang. Lepas tu angkat tangan, Rabbana wa taqabbal du'a. Pasal apa Rabbana? Sebab dua-dua orang, Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Itulah terima doa ni. Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad berdoa minta dia, zuriatnya mendirikan sembahyang. Allah kabul permintaan, itulah berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang Nabi pi ambil sembahyang di langit yang tinggi tu ialah perkenan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Hak lain pasal apa sembahyang? Pasal apa tak hak lain? Pasal apa sembahyang diambil di langit? Sebab sembahyanglah hak Allah yang paling besar sekali. Tuan-tuan, kita harap insya-Allah anak cucu kita tak ada seorang pun yang tinggal sembahyang. Insya-Allah. Tuan-tuan, harap-haraplah dalam keluarga kita tak ada satu pun anak cucu zuriat kita yang tinggal sembahyang. Amin. Sebab banyak tengok anak cucu orang lain tinggal sembahyang. Kita pergi di pasar malam, tak sembahyang belaka anak cucu orang lain. Haraplah anak cucu kita tak tinggal sembahyang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, subhanallah, boleh kita pakai doa tu. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita minta insya-Allah. Maka subhanallah, inilah peristiwa hebat yang berlaku dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit modal untuk kita memperkayakan iman dan takwa kita sebelum kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan kita semua dilimpahkan dengan taufik dan hidayah sehingga ke hujung umur dan usia kita, insya-Allah. Terima kasih Tuan Imam dan Saudara Kuasa.
dan semua tuan-tuan muslimin dan muslimat, saudara Sayyidina Muhammad. Kita doa juga insya-Allah di hujung-hujung Rajab ni Allah bagi umur kita panjang sampai kita boleh masuk Ramadan pula insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa ta'ala. Allah